Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Muhammad Akmal Aznin dalam Buletin MBI edisi ke-16 2023. Terima kasih kerana setia bersama kami. Saksikan paparan utama edisi kali ini. MBI beri kompaun kepada premis perniagaan yang gagal patuhi notis pemasangan jalur gemilang. Bandaraya Lianyungan, China jalin hubungan persahabatan dengan Bandaraya Ipoh. Bandaraya Ipoh dipilih menjadi tuan rumah penganjuran pertemuan IMTGT. Majlis Bandaraya Ipoh MBI akan mengenakan kompaun sebanyak RM250 kepada semua premis perniagaan yang gagal mematuhi notis pemasangan dan mengibarkan jalur gemilang sempena bulan kebangsaan tahun ini. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, pendekatan itu dibuat mengikut Seksyen 107-2 Akta Kerajaan Tempatan kerana melanggar syarat lesen seperti syarat am yang tertera di belakang setiap lesen premis perniagaan. Jelas beliau, selama ini MBI mengamalkan sikap toleransi dengan menasihati pemilik premis berkenaan berbanding mengenakan tindakan kompaun. Memang kita nasihatkan semua premis-premis, utamanya premis perniagaan yang lesen tu memasang bendera sebelum. Patutnya sekarang dah pasang dah. Kalau masih berdegil macam mana? Kalau berdegil kita tetaplah. Tapi biasanya kita nasihat. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas menyempurnakan program Kibar Jalur Gemilang peringkat MBI 2023 di Pekarangan MBI di Ipoh. Dalam pada itu, Datuk Rumaizi Bahari memaklumkan bagi menyemarakkan sambutan Hari Kebangsaan tahun ini, MBI telah mengeluarkan 4,000 notis pemasangan bendera kepada premis-premis kerajaan dan swasta serta memasang 7,000 helai jalur gemilang di sekitar Ipoh. Lianyungan, China menjadi bandaraya kedua selepas Nanning yang menandatangani surat hasrat Letter of Intent dengan Bandaraya Ipoh bagi menghubungkan jalinan persahabatan antara kedua-dua bandaraya berkenaan. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata, menerusi hubungan ini ia memberikan impak positif kepada kedua-dua bandaraya, terutamanya dari sudut ekonomi dan pelancongan. Jelas beliau, Ipoh dan Lianyungan juga mempunyai teras dan fokus yang sama melalui pelaksanaan ekonomi hijau atau Smart Green Economy. Dari sudut kita ni, kita untuk memperkenalkan Bandaraya Ipoh ke market pasaran negara China. Jadi dengan ini kita yakin masyarakat negara China secara keseluruhannya, termasuk di Central dengan di North, akan lebih mengenali kita. Dan hari ini pun kita dah tunjukkan route dia. Mereka boleh direct ke Ipoh. Dia orang datang ke Singapura, hari ini dia orang flight daripada Singapura ke Ipoh. So dulu katanya susah connectivity. Sekarang ni daripada China, ada mata dunia datang Ipoh sekarang, connectivity kita sekarang ni jadi mudah. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas majlis menandatangani Letter of Intent perwujudan Bandaraya Persahabatan antara Bandaraya Ipoh dan Bandaraya Lianyungan, China di Dewan Azlan Shah Majlis Bandaraya Ipoh. Terdahulu, Datuk Bandar Lianyungan Zing Zhenjun menandatangani surat hasrat dengan Datuk Rumaizi Baharin. Bandaraya Ipoh dipilih menjadi tuan rumah bagi penganjuran program Pertemuan Pertumbuhan Segitiga Indonesia Malaysia Thailand IMTGT. Penganjuran buat kali ke-6 yang dihadiri ketua delegasi 3 negara berjiran itu adalah bagi membincangkan jaringan kerjasama dalam menjayakan pelantindakan inisiatif hijau. Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Baharin berkata penganjuran program seumpama itu telah menunjukkan komitmen ketiga-tiga negara dalam mengarus-perdanakan pembangunan bandar mampan di seluruh bandar negara yang terlibat. 35 wilayah dan negeri. Malaysia sebelah negeri, iaitu semua negeri di Semenanjung. Manakala di Selatan Thai melibatkan 14 wilayah Selatan Thai. Dan juga Indonesia melibatkan 10 wilayah di Indonesia, di Sumatera area kan. So this area ni akan bercerita tentang Green City.
topik kita untuk IMTGT ni tentang berkaitan dengan teknologi hijau untuk wilayah 3 negara tadi. Beliau berkata demikian kepada media selepas menghadiri Festival Kebudayaan Ipoh 2023 anjuran Majlis Bandari Ipoh MBI di Laman Sejahtera Taman Dia Sinivasagam di Ipoh. Pelbagai program diadakan sepanjang 2 hari pertemuan IMTGT ini berlangsung, antaranya Forum National Green City Action Plan, Green Cities Mayor Council, Green Council Meeting, IMTGT Council Tour dan IMTGT Green Cities Mayor Cultural Festival. Sementara itu, Menteri Besar Perak Datuk Seri Sarani Mohamad menyifatkan penganjuran program IMTGT menjadi platform penting untuk 3 negara berkolaborasi menguruskan sumber dan alam sekitar secara lestari. Menurutnya, perkara itu menjadi sebahagian strategi utama yang menjadi tumpuan ketiga-tiga negara terlibat. Strategi itu turut melibatkan usaha meningkatkan dan melaksanakan inisiatif bandar hijau di seluruh sub-wilayah negara-negara yang terlibat selain memperkukuhkan kerjasama dalam pengurusan dan pemulihan ekosistem di kawasan bersempadan. 3 negara ini adalah berada pada satu kawasan yang sama. Walaupun kita kata dia adalah berbeza negara dan negeri, tapi berasaskan kepada sempadan itu, dia sebenarnya ada budaya, cara kerja dan banyak perkara yang bersamaan. Sebab itu bila kita kata tadi kita akan melakukan pengurusan secara lestari dalam aspek-aspek itu, sama ada air, sama ada hutan dan sebagainya, ia memerlukan pertama ialah kerjasama di antara ketiga-tiga negeri ini. Kerana kita perlu ada kefahaman bersama. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas mempengerusikan mesyuarat Majlis Kerjasama Hijau Sub-Wilayah Indonesia Malaysia Thailand kali ke-6 di Casuarina Convention Centre, Meru Ipoh. Hadir sama Ketua Delegasi Kerajaan Thailand Lieutenant General Polis Sakontong Mune, Ketua Delegasi Republik Indonesia Dedi Damhudi serta Datuk Bandar Ipoh Datuk Rumaizi Bahrain. Dalam pada itu, Datuk Seri Sarani menyifatkan IMTGT itu juga turut memberi manfaat kepada negeri Perak bagi mempromosikan Tahun Melawat Ipoh 2023 dan Tahun Melawat Perak 2024. Majlis Bandari Ipoh MBI sentiasa aktif melaksanakan program tanggungjawab sosial korporat CSR melalui pelbagai aktiviti yang dianjurkan bersama pelbagai agensi. Baru-baru ini, satu kolaborasi bersama telah terjalin antara MBI dan Melayu Banking Berhad, Maybank, Wilayah Perak menerusi penganjuran program CSR Local Agenda 21 MBI dan Maybank Global CRD 2023. Program yang berlangsung di Latak Ulu Cepuk itu melibatkan penyertaan hampir 900 peserta yang terdiri daripada kaki tangan MBI dan Maybank Wilayah Perak. Yang kita buat ni selaras dengan apa yang dikatakan sebagai SDG 17, Social Development Goal yang ke-17, yang mana kita kena ada kerjasama dengan pihak-pihak swasta lain berkepentingan ke arah mewujudkan bumi yang lebih lestari. Ya? Jadi ini yang kita buat lah. Ini salah satu program dia. Kita ada banyak program dia. Yang kita harap lebih ramai lagi lepas ni pihak-pihak daripada swasta khususnya bekerjasama dengan kita bagi memastikan keadaan kelestarian ini dapat kita pertingkatkan. Datuk Rumaizi berkata demikian pada sidang media program CSR Local Agenda 21 MBI dan Maybank Global CRD 2023 di Latak Ulu Cepuk, Cemor. Hadir sama pada program berkenaan, Pengarah Wilayah Perak Maybank Siddiq Ismail dan Pegawai Daerah, Pejabat Daerah dan Tanah Kinta Mio Hasbullah Mio Abdul Malik. Antara aktiviti yang diadakan adalah gotong royong menebas semak samun dan mengecat surau serta kemudahan taman permainan. Dalam usaha memberi pendedahan awal kepada kanak-kanak ke arah kerjaya masa hadapan dan persediaan dalam menghadapi sebarang kecemasan, Hospital Pantai Ipoh PHI telah menganjurkan program Dr. Little Club A&E Lifesaver On Call 2023. Berucap pada majlis berkenaan, Ketua Pegawai Eksekutif PHI Chong Siek Fung berkata, program julung kali diadakan itu telah berjaya menarik penyertaan seramai 108 orang kanak-kanak berusia 5 hingga 8 tahun. Program sehari itu mendedahkan kanak-kanak tentang pengetahuan berkaitan pertolongan cemas dan perubatan melalui aktiviti seperti rawatan cirit-birit, strok haba dan demam panas.
Penganjuran Dr. Little Event A&E Lifesaver On Call itu telah dirasmikan Datuk Bandar Ipoh, Datuk Rumaizi Bahrin. Sementara itu, Datuk Rumaizi berkata program seumpama itu telah memberikan pendedahan awal kepada kanak-kanak dan memupuk minat ke arah kerjaya masa hadapan selain dapat mempelajari ilmu penting ketika berdepan dengan kecemasan. Pasukan Bola Sepak Pegawai Majlis Bandaraya Ipoh MBI Cougars memanfaatkan kelebihan beraksi di laman sendiri selepas menewaskan Pasukan Bola Sepak Pegawai Tenaga Nasional PDR at ZFT dalam perlawanan persahabatan yang diadakan baru-baru ini. Perlawanan yang berlangsung di Stadium Perak itu menyaksikan MBI berjaya mengetepikan saingan sengit pasukan lawan dengan keputusan 3-2. Di babak awal perlawanan, pasukan tuan rumah berjaya mendahului dengan jaringan 2-0 hasil jaringan oleh Muhammad Amirul Safwan dan Muhammad Alif. Pasukan TNB bagaimanapun cuba memperbaiki corak permainan, namun serangan bertali arus pihak lawan gagal memperolehi jaringan sehingga tamat separuh masa pertama. Bersambung aksi babak kedua, nekat untuk menyumbang jaringan buat pasukan, TNB cuba memperbaiki rentak permainan sehingga membuahkan hasil apabila berjaya memperolehi jaringan hasil tandukan padu pemain Syahrul Nizam Sofian. Tersentak dengan jaringan itu, MBI terus berusaha untuk mengandakan jaringan dan percubaan pemain Muhammad Alif untuk menambah jaringan berhasil menerusi tandukan di hadapan gawang gol pasukan lawan. TNB bagaimanapun tidak berputus asa dalam memburu jaringan dan hasilnya Syahrul Nizam Sofian berjaya menambah gol kedua pasukan menerusi satu lambungan cantik ke dalam gawang gol pasukan MBI. Kedua-dua pasukan terus mempamerkan permainan bertenaga sehingga penghujung perlawanan dan keputusan kekal 3-2 sehingga tamat perlawanan. Hasil kemenangan tersebut, MBI telah berjaya merangkul Piala Bandaraya Pintar Ipoh Smart City Cup yang diterima oleh Kapten Pasukan MBI merangkap Setiausaha Bandaraya Ahmad Munir Ishak. Baiklah saudara, laporan itu menutup Buletin MBI edisi ke-16. Jangan lupa saksikan Buletin MBI edisi seterusnya pada masa yang akan datang. Sebelum berpisah, jangan lupa untuk subscribe dan like YouTube Majlis Bandaraya Ipoh. Untuk itu, Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.